Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya alim, allimna min ilmika kama tarda bihi anna. Ya halim, khalliqna bi khuluqil hilmi wa haqqqiqna bi haqa'iqil ilmi. Allahumma alimna ma jahilna wa zakirna ma nasina. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Jemaah sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana sekali lagi kita diberi peluang oleh Allah untuk kita meneruskan perbincangan tentang tajuk sifat malaikat maut dan juga para pembantunya. Bagaimana kita nak gambarkan saat mana kita dekat nak meninggal dunia, lalu kita boleh nampak malaikat maut tu macam mana dan bagaimana sifat dia dan keadaan pada diri dia waktu mana dia nak cabut nyawa setiap anak Adam untuk menghadap di hadapan Allah, dan juga para pembantu para malaikat maut. Tajuk ni tajuk besar sikit lah, supaya kita boleh pada kitanya tambahkan keimanan kita kepada beriman pada malaikat Allah. Yang tu yang besar lah. Satu dalam rukun iman kita, salah satu rukun iman ialah beriman pada para malaikat Allah. Bila kita boleh faham terhadap macam mana malaikat ni buat kerja, maka tambahlah keimanan kita kepada Allah, dan kita ni akan jauh daripada perasaan untuk kita berani nak buat benda yang dilarang oleh Allah, dan kita akan bertambah rasa untuk kita ni, untuk kita menjadikan diri kita semakin semangat untuk nak buat amal ibadah kita di sisi Allah. Ini keadaan tajuk yang kita bincangkan ini. Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala berfirman, Kul yatawaffakum malakul mautil ladhi wukila bikum. Katakanlah wahai Muhammad, Kul yatawaffakum, malaikat-malaikat maut lah yang diberi tugas untuk mencabut nyawa-nyawa kamu. Alladhi wukila bikum, yang telah diwakilkan oleh Allah untuk mematikan kamu. Ini sebut wahai Muhammad, yang matikan kamu ni, yang mencabut nyawa kamu ni siapa? Yang disebut dengan malaikat-malaikat maut. Malaikat-malaikat maut ni Allah hantar pada setiap manusia untuk dicabut nyawa manusia ni menjadi wakil kepada Allah. Dalam surah yang lain Allah berfirman, dalam surah yang lain Allah sebut, hatta iza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Sehinggalah datang saat kematian pada salah seorang di antara kalian. Tawaffathu rusuluna, lalu para malaikat kami akan mematikan mereka itu. Wa hum la yufarritun, mereka tidak pernah melalaikan tanggungan ataupun tanggungjawab untuk nak mematikan manusia itu. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala sebut sehingga sampai saat kematian kamu. Bila kamu mati, siapa yang matikan kamu? Yang mencabut nyawa kamu ni malaikat-malaikat kami. Malaikat kami yang Allah hantarkan ini dengan tujuan untuk mematikan manusia ini. Wahum la yufarritun, malaikat ni tak ada cuai dalam melaksanakan tanggungjawab itu. Tak adalah bila nak cabut nyawa manusia, pergi duduk dekat kedai kopi dulu misal contohnya, sebelum nak cabut nyawa manusia. Tak. Bila sampai masa manusia ni mati, lalu dihantar yang disebut dengan malaikat. Bila malaikat dihantar tersebut, memang manusia ni kena bersedia dah untuk menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala. Mengenai firman Allah Ta'ala, para malaikat kami mematikan, Ibn Abbas mengatakan, maksud para pembantu malaikat maut itu terdiri daripada para malaikat juga. Maknanya yang bantu malaikat maut itu siapa? Malaikat juga yang mematikan, yang mencabut nyawa di kalangan umat manusia yang sampai masa untuk dimatikan oleh Allah SWT. Hal yang sama diriwayatkan oleh Abu Shaykh dan Ibrahim An-Nakhai. Tetapi dia menambahkan, setelah itu nyawa mula dicabut oleh malaikat maut. Setelah itu baru dicabut oleh malaikat maut. Ada ulama berpandangan macam ni, yang cabut nyawa tu malaikat-malaikat lain terdahulu, yang tarik naik sampai ke atas.
Bila sampai di sini ni, sampai di halqum ke ataupun direntap daripada perut kita ni, daripada pusat kita ni tarik tu, siapa yang tarik? Malaikat maut. Yang bawah tu malaikat-malaikat pembantu terlebih dahulu. Tarik naik sampai ke atas. Tarik yang pertama tu naik sampai ke lutut. Tarik naik yang kedua sampai ke pusat. Bila sampai ke pusat tu, kumpulan yang ketiga ni barulah malaikat maut sungguh. Malaikat maut yang cabut nyawa. Ada setengah ulama sebut demikian. Tapi yang pentingnya, kita kena faham yang cabut nyawa kita ni bukan malaikat Jibril. Bukan malaikat-malaikat yang lain. Tapi yang cabut nyawa kita ni, malaikat maut dipanggil demikian. Supaya kita mula letak daripada diri kita lah. Kita tanya, untuk apa kita nak kenal mereka ni Ustaz? Supaya kita ni tak keliru. Tak datang perasaan keliru. Para hadirin sekalian, kita tanya, untuk apa kita belajar tajuk ni? Supaya kita tak datang keliru. Kita kena tahu beza di antara malaikat maut dengan syaitan. Sebab waktu mana dekat nak meninggal dunia, syaitan pun datang, kemudian malaikat maut pun datang. Dan malaikat pembantu pun datang. Waktu tu, kita ramai di kalangan kita ni keliru. Dia jadi teragak-agak. Syaitan sebut, jangan taubat lagi bro, relax bro dia sebut. Relax baru di hujung kaki baru ni. Kita pun dengar, kita tahu ni malaikat ke syaitan gitu. Ni yang ni yang menyebabkan ramai di kalangan kita tak taubat. Di kalangan kita ni, bila tarik di hujung kaki tu, syaitan dah mula kacau dah. Syaitan dah mula kacau. Jangan taubat, jangan kamu balik, jangan kamu. Padahal di hujung kaki tu, kalau kita dah mula rasa sakit, ngilu, boleh lagi tak taubat? Boleh. Terima lagi taubat. Sampai bila taubat ni tidak diterima? Sampai di halqum. Bila sampai di halqum, baru tidak diterima. Tapi perangai manusia ni, bila dia tak pernah belajar, tak pernah mendengar kuliah macam ni, tak pernah dia duduk dalam majlis ilmu, bila dia dekat nak meninggal dunia, agak-agak dia boleh agakkan ni malaikat maut ke, ni syaitan. Dia boleh agak tak? Ni syaitan ke, ni malaikat pembantu? Benda apa yang sedang berlaku? Dia tak boleh nak agak. Punca apa dia? Punca dia tak boleh nak dibezakan dengan ilmu. Satu, Islam dia suruh kita ni biar kenal juga malaikat maut. Jangan kita ni tak kenal malaikat maut. Kenal melalui mana? Daripada ni, ciri-ciri yang ditunjukkan dalam perbincangan yang kita belajar ini, supaya bila sampai masa kita ni, Allah jadikan pada kita kekuatan dalam jiwa kita untuk kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Ini cara demikian. Sebab tu saya sentiasa doa supaya semua yang hadir pada kuliah-kuliah ini semua mati husnul khatimah insya-Allah. Kita berdoa demikianlah pada kita ni. Kita ni biar Allah bagi pada kita ni nikmat yang teragung. Nikmat yang teragung ialah husnul khatimah. Bukan nikmat jadi agung, tak. Nikmat teragung dipanggil demikian. Tu. Sekarang kan orang tak nak jadi agung dah sekarang. Nak sebutnya gambaran bagaimana dalam hidup kita ni Allah kurniakan nikmat ini. Kemudian hal yang sama diriwayatkan oleh Abu Shaykh dan Ibrahim An-Nakhai. Tetapi dia menambah, setelah itu nyawanya dicabut oleh malaikat maut. Malaikat maut. Bila malaikat maut mencabut nyawa kita ni, cabut sampai di halqum. Ada yang sebut start daripada pusat. Start daripada pusat tu kerja malaikat maut dah. Cabut untuk diri kitanya menghadap di hadapan Allah. Abu Syekh menuturkan bahawa Wahab Ibn Munabbih mengatakan, sesungguhnya para malaikat yang mendatangi manusia adalah mereka yang mematikan manusia dan menulis ajal untuk manusia. Malaikat yang datang tu, kita boleh cam dia bila? Anda nak sebut sikit ada jemaah ni lah. Bila kita cam malaikat ni, malaikat maut, bila dia mula berdiri depan muka kita. Dia mula berdiri depan muka kita tu, dia sebut, wahai anak Adam, aku cari setitik air untuk kamu telan, sudah tidak ada. Aku cari selangkah untuk kamu melangkah, sudah tidak ada. Aku cari, dia istihar. Bila dia nak cabut nyawa kita, dia istihar. Pengistiharan kematian dipanggil. Masa demikian. Bila dia istihar, orang mukmin dia akan bagi salam terlebih dahulu. Manakala yang tidak mukmin, munafik, orang nifak dan orang-orang kafir dan sebagainya, tak ada salam untuk dia. Dia berdiri tu, keluar disebut. Keluar. Orang mukmin bila berdiri saja, malaikat ni dia akan bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Baliklah kamu kepada Tuhan kamu dengan penuh ketenangan dan keredaan. Dia mula sebut demikian.
Allah dah panggil dah kamu balik. Bahasa yang lemah lembut je dia panggil. Panggil kita ni untuk menghadap depan Allah. Tapi manakala orang yang tidak mukmin dia berdiri saja, malaikat mula istihar terus. Aku cari tak jumpa semua dah, katanya malaikat. Waktu ni waktu yang diistiharkan untuk kita dimatikan. Jika mereka mematikan satu jiwa, mereka terus menyerahkan pada malaikat maut. Bila ada setengah pandangan yang sebut, dia kata malaikat tarik. Bila cabut nyawa tu, barulah serah pada malaikat maut. Cabut nyawa tu baru serah pada malaikat maut. Dia seperti pemimpin yang melaksanakan apa yang diserahkan oleh bawahannya. Malaikat maut ni macam mana? Dia macam pemimpin yang ada anak buah kat bawah. Maknanya anak buah buat kerja. Yang cabut nyawa ni siapa? Anak buah. Yang pegang nyawa kita, malaikat maut. Tu dia sebut demikian. Oleh mana sekalipun nak sebutnya matilah kita. Matilah kita ni. Bila mati ni kita kena ingat dia satu musibah yang besar dalam hidup seorang. Bila kita mati, maknanya kita mendapat musibah. Na'udzubillah min dzalik lagi lah. Biar Allah panjangkan umur kita dalam taat. Dia panggil. Jangan kita dimati dalam keadaan kita tak bersedia lagi. Tapi biar kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan yang kita ni telah bersedia dah dalam hidup. Dah bersedia banyak dah yang kita bersedia untuk menghadap di hadapan Allah. Dia seperti pemimpin yang melaksanakan apa yang diserahkan oleh orang bawahannya. Abu Hurairah meriwayatkan hadis yang berbunyi. Satu lagi hadis yang masyhur juga ni. Ketika Allah hendak mencipta Nabi Adam AS, dia membangkitkan malaikat daripada Arash yang datang dengan membawa tanah daripada bumi. Ketika malaikat itu hendak mengambil tanah, bumi berkata, aku meminta pada kamu melalui zat yang mengutuskan kamu agar tidak mengambil sesuatu pun daripada aku hari ini, apa yang darinya api neraka, dan mendapatkan bahagian pada hari esok. Bila Allah nak jadikan langit bumi ni, dihantarnya malaikat. Waktu mana nak ambil tanah daripada bumi tu tegur malaikat. Malaikat dia sebutnya, aku minta pada kamu melalui zat yang mengutuskan kamu, iaitu Allah, agar tidak mengambil sesuatu pun daripada aku hari ini, yang darinya api neraka. Daripada bumi ni, yang jadi akhirnya jadi api neraka. Kamu jangan ambil. Akan mendapat bahagian pada hari esok. Malaikat itu pun meninggalkan. Dan dia pun tinggal. Maksudnya, bila sebut begitu, neraka, kalau kamu nak ambil daripada bumi ni, akhirnya jadi neraka, kamu tak payahlah. Malaikat pun tinggal. Ketika kembali balik kepada Allah, Allah bertanya. Tuhan tu maknanya Allah. Anda tak suka sebut nama Tuhan. Sebab biasanya kalau kalimah begini kita sebut nama Allah terus. Kenapa? Kerana Tuhan dipahami banyak sangat. Kalau kita sebut Allah, huwallah, dia Allah satu. Terjemahan biasanya, terjemahan ni dia guna kalimah Tuhan. Tuhan, bila sebut nama Tuhan, ada Tuhan India, ada Tuhan Cina, ada Tuhan banyak sangat. Jadi kita sebut Allah milik hamba yang beriman kepada dia. Dia panggil begitu. Bila kembali kepada Allah, Allah bertanya, apa yang menyebabkan kamu tidak membawa apa yang aku perintahkan pada kamu? Tanya pada malaikat, mana tanahnya? Yang aku suruh ambil tanah daripada bumi itu, mana tanahnya? Tanya pada malaikat. Malaikat menjawab, bumi memohon melalui diriku kepada kamu, dan aku bermaksud menyampaikan apa yang dipohonkan pada kamu. Bumi ada permohonan, ya Allah, dan aku nak sampaikan apa yang dipohon oleh bumi itu. Ini katanya malaikat bagi tahu, padahal Allah dah tahu. Allah dah tahu dah. Kemudian Allah mengirimkan malaikat yang lain yang juga mengatakan hal yang sama juga. Bila nak ambil tanah di bumi, bumi bagi tahu, jangan ambil bahagian aku sehingga masuk neraka, jangan. Nak ambil biar masuk syurga. Katanya bumi sebut demikian. Hingga dia mengirimkan seluruh daripada mereka. Akhirnya Allah mengutuskan malaikat maut. Bila hantar malaikat-malaikat biasa ni, bumi tak benarkan. Bila hantar malaikat maut, namun bumi tetap mengatakan hal yang sama juga. Bila hantar malaikat maut, bumi sebut begitu juga. Malaikat maut lalu berkata, sesungguhnya Tuhan yang mengutuskan aku adalah lebih berhak untuk ditaati daripada kamu. Malaikat yang disebut dengan malaikat maut ni, dia kata, aku tak ikut perintah kamu.
Tapi aku ikut perintah Allah. Aku ikut perintah Allah. Aku diarahkan ambil tanah ini. Bila diarahkan ambil tanah ni, aku kena ikut perintah Allah. Bukan aku ikut perintah kamu, wahai bumi. Disebut demikian. Ini bertengkar lah. Maksudnya, bumi dengan malaikat tu bertengkar. Tak nak, jangan ambil kalau masuk neraka. Kalau dah masuk neraka, buat apa ambil? Katanya bumi. Nak marah pada malaikat sebelum daripada ni. Tapi bila Allah tahu ni, saja Allah nak jadikan cerita. Untuk kita nak faham konsep bagaimana kuasa besarnya, kehebatannya malaikat maut bila dia ambil nyawa manusia. Kalau bumi itu pun yang bertengkar dengan malaikat, malaikat tak berani. Malaikat turun-turun semua tak berani. Nak ambil tanah daripada bumi yang akhirnya dihumban ke dalam neraka, tak berani. Yang ni katanya Allah, aku hantar malaikat maut. Bila hantar malaikat maut ni bengis, berani, tegas, dan dia sebut pada bumi. Dia sebut, aku taat pada perintah Allah je. Aku tak taat pada perintah kamu. Bila dengar saja begitu, berhak yang diikuti ialah Allah daripada kamu. Malaikat maut itu pun lalu mengambil tanah di permukaan bumi secara keseluruhan. Yang baik maupun yang buruk. Dia ambil semua tanah-tanah yang baik dan yang buruk. Lalu ia membawanya kepada Allah. Tanah itu kemudian disiram dengan air daripada syurga hingga menjadi lumpur hitam yang diberi bentuk. Dari lumpur hitam itu terciptalah Nabi Adam AS. Itu kejadian, dia panggil asal. Kejadian yang hari ni mungkin kita baru tahu kot, ni kot kejadian Nabi Adam AS. Hadis ini riwayat daripada Abi Hatim, Ibn Abi Hatim, yang cerita tentang perkara demikian. Ni kita jarang kita dengar hadis-hadis macam ni. Kebanyakan di kalangan kita, kalau kita dengar di sudut logiknya, kita kata payah nak terima logik. Macam mana nak kejadian? Tapi inilah yang Rasulullah sebut asal usul kejadian manusia. Kalau kita tanya macam mana nak jadi Nabi Adam AS, daripada sini Allah campurkan gaul tanah yang baik, tanah yang buruk, kemudian digaul sekali, kemudian akhirnya terbentuk jadi lumpur yang hitam. Daripada situlah dicipta Nabi Adam AS. Maknanya kita ni ada dua perangai. Perangai yang baik pun ada, perangai yang jahat pun ada. Dalam diri kita ni kan, cuba kita perhati betul-betul. Diri kita ni ada kadang-kadang kan rasa nak buat jahat. Ada kadang-kadang rasa nak jadi baik je. Satu ada orang, kalau dia baik sungguh, orang kata macam malaikat dia. Kalau dia jahat tu, kita sebut macam syaitan. Kita sebut. Maknanya, campuran kita ni dua-dua. Di antara dua kejadian ini, Allah jadikan. Manusia ni lahir daripada sini lah. Pada diri kita. Cuma baki lagi, pada diri kita ni, kita kena bentuk diri kita ni biar jadi semakin baik, semakin baik, semakin baik. Jangan kita biarkan diri kita ni jadi buruk. Bila kita biarkan buruk, habis kotorlah diri kita ni. Yang kita biarkan. Orang tanya, kenapa jadi macam ni? Kenapa jadi macam ni? Dah nasib badan, kita jawab demikian. Bukan nasib badan, kerana fi'il perangai kami. Islam ni jangan menyalahkan takdir. Jangan. Kita sebut, saya ni jadi jahat ni sebab memang keturunan saya jahat-jahat. Jangan jawab demikian. Tetapi kita kena sebut, saya jadi jahat ni kerana perangai saya yang memilih untuk jadi jahat. Jangan kita salahkan keturunan kita, jangan. Allah bagi pada kita akal kan. Bila Allah bagi pada kita akal, kita diberi pilihan nak buat baik ke nak buat jahat. Dan hidup kita ni, macam kita ni kan, kita ni sendiri nak datang majlis ilmu tadi, kita diberi pilihan nak datang ke tak nak datang. Kita nak datang tadi kan, kita teragak-agak kan, nak datang ke tak nak datang. Kan kalau kita datang, ustaz tak datang, macam mana kita? Kita sebut demikian. Dalam jiwa kita ni teragak-agak pada diri kita ni. Waktu tersebut, atas diri kita lah. Ada yang kuat, datang je lah. Ustaz datang, tak datang. Yang penting kita dapat pahala. Itu yang kuat-kuat. Yang tak kuat tu, datang, melangkah 2-3 langkah, termenung. 2-3 langkah, termenung. Maksudnya pada diri dia tu, nak datang, kena datang. Nak semayang istiqarah dululah, dia sebut. Nak sebutnya susahnya dia tu sendiri. Ini nak sebutnya gambaran atas jiwa. Atas diri kita. Hasil daripada mana? Hasil daripada inilah asal kejadian kita. Daripada tanah yang baik dan tanah yang buruk. Allahu Akbar. Satu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku ilhamkan pada mereka ni dua jalan. Fujuraha, nak jadi jahat pun ada, wa taqwaha,
jadi baik pun, takwa pun ada. Kita ni kan, bila kita teringat nak masuk syurga, rasa nak bagi semua duit-duit harta benda kita. Rasa nak bagi semua. Tapi bila teringat pada banyak lagi benda yang kita nak beli, rasa kedekut tu datang terus. Pada diri kita ni, datang terus. Ruginya kalau kita derma semua. Ini nak sebutnya gambaran, inilah PL perangai manusia. Ini kejadian. Yang berani ambil tanah ni siapa? Malaikat maut. Malaikat lain semua tak berani. Rasulullah kata, malaikat lain tu, bila suruh ambil, tak berani semua. Tak nak ambil. Kenapa tak nak ambil? Kerana apa dia? Kerana tahu diri mereka masing-masing ni tak ada kekuatan. Maknanya, kalau malaikat maut ni berani ambil, maknanya dia juga berani cabut nyawa kita. Tu yang nak disebut oleh Tuhan kitab kita ni. Malaikat maut yang berani ambil tanah tu, dia boleh tunjuk pada Allah. Ni ya Allah, ni manusia ni yang aku ambil tanah, yang tanah ni tak benarkan. Malaikat-malaikat lain yang ambil. Oleh kerana demikian, aku tunjuk, aku berani. Oleh demikian juga, nak cabut nyawa manusia ni, benda yang tak pelik bagi malaikat maut. Untuk cabut nyawa kita ni. Hal yang sama juga diriwayatkan oleh Abu Huzaifah dan Ishaq bin Bashar. Berdasarkan riwayat Ibnu Ishaq daripada Az-Zuhri. Menurut Az-Zuhri, malaikat pertama yang diutuskan adalah malaikat Israfil. Malaikat yang pertama yang dicabut ialah malaikat Israfil. Dan yang kedua adalah malaikat Mikail. Dicabut. Yang diutus adalah malaikat Israfil. Yang disebutnya dalam cerita tadi. Yang kedua, malaikat Mikail. Sedangkan menurut riwayat Ibn Asakir yang diperoleh secara berturut-turut melalui As-Sa'idi daripada Abu Malik, Abu Saleh, Ibn Abbas, Marrah, Ibn Mas'ud dan beberapa orang sahabat, malaikat yang diutus pertama kali adalah malaikat Jibril dan yang kedua adalah Mikail. Itu yang bincanglah. Ulama bincang. Malaikat yang dihantar tu malaikat mana? Nama apa? Malaikat yang hantar untuk nak ambil tanah tu. Ada yang kata malaikat Mikail, ada yang kata malaikat Jibril, ada malaikat. Semua tak berani. Tapi bila sampai pada malaikat maut, Israel berani. Cabut, ambil je tanah yang ditentang oleh bumi. Kerana bumi bimbang. Bila ambil tanah ni, tiba-tiba masuk neraka. Bila ambil tanah masuk neraka ni, yang ni yang dibimbangi oleh malaikat yang disebut dengan cara demikian. Dibimbangi oleh bumi. Bumi takut. Kalau ambil tanah ni masuk neraka. Itu apa? Bumi tak nak. Peringkat awalnya. Tapi oleh demikian, Allah hantar malaikat maut. Nak suruh ambil juga tanah ni. Bila ambil tanah, daripada sini. Digumpal menjadi hitam tanah tadi, lumpur tadi. Lalu daripada gumpalan itulah dicipta Nabi Adam AS. Allahu Akbar. Mulianya hidup kita ni, Allah jadikan sampai tahap demikian. Nabi Adam AS tersebut. Ibnu Abi Shaybah, Ibnu Hatim, Abu Shaykh dan Al-Baihaqi dalam Syu'bul Iman menuturkan bahawa Ibnu Sabit mengatakan yang mengurus dunia ini ada 4. Yang mengatur susun dunia ini ada 4 malaikat yang jaga sungguh. Siapa dia? Jibril. Yang kedua Mikail, Israfil dan malaikat maut. Ini malaikat-malaikat yang mengurus dunia. Ada 4 ni yang urus sangat urusan dunia ini sendiri. Jibril, Mikail, Israfil dan malaikat maut. Semua ada tugas-tugasan masing-masing. Jibril menguruskan tentera dan angin. Malaikat Jibril ni tugas dia apa dia? Jaga angin dan juga tentera. Tentera dan juga angin. Tentera-tentera wa junudan lam tarauha. Tentera-tentera yang tak nampak tengok. Antara tentera Allah apa dia? Al-Hammi. Al-Hammi ni tentera Allah. Kena ingat dalam diri kita ni, Hammi. Satu tiap-tiap pagi kita baca Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Hammi. Hammi ni satu tentera Allah. Hammi ni maksudnya apa dia? Terbeban. Jiwa kita rasa tertekan. Jiwa tertekan ni dipanggil tentera junud, di antara tentera Allah. Bila hidup kita ni rasa tertekan je, ada benda yang tertekan, itu tanda kita sedang dihantar tentera oleh Allah SWT untuk menekan perjalanan hidup. Hammi, dia panggil demikian. Asalnya dalam hadis Rasulullah cerita, awal-awal kejadian alam ini, Allah jadikan alam ini. Mula-mula kejadian ni Allah jadikan gunung yang hebat. Gunung ni pasak bumi yang menyebabkan bumi ni tak bergerak.
gunung ni sebut apa dia? Hebat aku. Kerana akulah yang menyebabkan bumi tak bergerak. Bumi tak bergerak. Kerana aku ni, bumi sepatutnya bergoyang. Tiba-tiba tak bergoyang. Dia jadi pasak bumi. Gunung-gunung, bukit-bukau. Bukit-bukit ni yang ada ni. Lalu Allah nak leburkan rasa ego kepada bumi ini. Nak leburkan rasa ego yang disebut gunung ganang tadi. Allah jadikan besi. Allah mula ciptakan besi. Dalam hadis Rasulullah ni, Rasulullah cerita demikian. Allah jadikan besi. Besi ni untuk meleburkan rasa egonya gunung-gunung. Besi ni mula tarah gunung. Tarah gunung ni sehingga jadi rata. Kerana apa dia? Kerana besi. Besi rasa hebat. Dia kata aku hebat. Kerana aku berjaya menarah bukit bukau, gunung ganang sehingga jadi rata. Kerana aku. Katanya besi. Allah, dia tengok besi dah mula jadi ego, Allah ciptakan api. Allah mula jadikan api. Api ni peringkat yang ketiga kejadian yang Allah jadikan. Api. Kamu leburkan rasa ego besi tadi. Lalu api menghancurkan besi. Besi yang bagaimana kuat pun, kena api, jadi lembut terus. Boleh dilenturkan dengan api. Api rasa hebat. Rasa ego, aku jaya. Tengok besi kah macam mana pun, lembut dengan aku. Cair dengan aku. Katanya api. Lalu Allah ciptakan angin. Allah jadi ciptakan air. Air untuk meleburkan rasa egonya api. Lalu Allah ciptakan air. Air pun padamkan. Api usaha mana pun, datang air, habis. Habis terus. Yang disebut dengan api tadi. Lalu, air rasa hebat. Air rasa hebat. Aku berjaya untuk memadamkan api yang besar macam mana pun dengan aku. Allah, dia tengok air dah mula sombong, mula jadi ego, Allah ciptakan angin. Angin. Angin ni di antara tentera-tentera Allah ni, rentetan tentera Allah. Allah dah mula cipta. Yang jaga ni siapa dia? Malaikat Jibril. Kemudian bila angin boleh terbangkan air. Terbangkan air. Angin sebabnya jadi demikian. Angin berjaya menyejukkan. Maknanya api tadi kemudian berjaya terbang air tadi. Kemudian angin rasa ego. Macam mana Allah nak suruh hilangkan ego angin ini? Allah ciptakan manusia. Allah jadikan kita jadi manusia. Bila Allah jadikan manusia, jadikan kita ni manusia ni jaga angin, kawal angin. Kawal macam mana? Buat aircon, sejuk je terus. Kemudian kipas pusing, terbang angin. Dia dipanggil demikian. Ini Allah jadikan demikian. Manusia mula fikir, macam mana nak kawal angin? Macam mana nak buat angin? Nak kawal angin ini sendiri. Lalu manusia pun rasa ego. Aku hebat. Kerana aku jaya kawal angin. Angin yang tak nampak aku hebat. Rasa egonya manusia. Macam mana Allah nak suruh hilangkan ego manusia ni? Hilangkan ego manusia. Allah jadikan, Allah hantar tentera untuk menghilangkan ego manusia dengan rasa mengantuk. Rasa mengantuk. Rasa mengantuk ni tentera Allah. Rasa mengantuk. Kita tengah dengar kuliah ustaz, tenganga mulut kita. Mengantuk dia panggil. Mengantuk kita. Mata celik tapi jatuh kepala. Maknanya mengantuk. Mengantuk ni menghilangkan ego manusia. Para hadirin sekalian, bila kalian tidur, orang datang jelir depan kita. Orang jelir, misalnya contoh. Depan kita. Tak boleh buat apa-apa kita. Kerana tak adalah kita ni raja ke, kita ni yang berhormat ke, kita ni ustaz ke, kita ni apa pun. Kalaulah orang datang jelir depan kita, waktu mana kita tidur, tak ada apa-apa pun. Tak ada apa-apa pun nak sebutnya. Tidur ni, rasa mengantuk ni, menjadi tentera kepada tentera Allah. Menidurkan manusia. Kita jadi mengantuk. Raja atas singgasana pun mengantuk. Kemudian yang duduk di mana-mana pun mengantuk. Mengantuk tu, di antara cara Allah nak menghilangkan ego dia. Menghilangkan ego manusia. Mengantuk rasa hebat. Aku berjaya tidurkan petani sawah padi. Aku berjaya menidurkan penoreh getah. Aku berjaya menidurkan raja di atas singgasana. Tidur tu dia rasa bangga. Macam mana Allah nak hilangkan rasa egonya mengantuk ni? Ego mengantuk ni boleh menidurkan orang. Macam mana? Allah hantar hamming. Hamming ni maknanya bebanan, tekanan. Kita mengantuk, kita teringat hutang tak bayar lagi, celik mata. Kita tengah-tengah merasa mengantuk, teringat rumah tak kemas lagi, celik mata.
Celik mata. Dia rasa bebanan. Kita rasa tekanan. Kita mengantuk dah. Suami tak balik lagi. Celik mata. Dia jadi rasa bebanan. Hammi. Lalu Allah jadikan hammi ni satu tentera kepada tentera Allah. Tentera pada tentera Allah. Lalu bagaimana Allah nak suruh redakan kita dengan hammi ini? Allah suruh kita baca doa. Doa tadi meredakan hammi tadi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Hammi ini yang disebut dalam doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ajar pada kita baca tiap-tiap pagi. Allahumma inni na'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Tu doa empat benda ni yang diajar oleh Rasulullah supaya tiap-tiap pagi kita mulut kita ni sebutlah. Tuan-tuan, para hadirin sekalian, ibu-ibu nak dapatkan doa ni, tengok dalam maksurah dia. Dalam maksurah, tiap-tiap pagi kan ada maksurah tu kan. Kita baca pagi petang baca maksurah ini biar jadi satu amalan dalam hidup kita. Buku kecil je yang disusun oleh ulama-ulama untuk kita baca. Pagi-pagi baca doa ni. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Kita sebut raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Mulut kita ni sentiasa dibaca maksurat. Pagi baca, petang baca. Pagi baca, petang baca. Supaya kita ni tidak diganggu oleh gangguan syaitan. Fikiran kita menjadi waras. Hidup kita menjadi tenang. Bila kita hidup dengan keadaan yang kita terjaga. Siapa yang jaga ni? Malaikat Jibril. Yang jaga disebut demikian. Disebut yang mengurus dunia ni ada 4. Yang jaga ni Jibril menguruskan tentera dan angin. Tentera Allah dan juga angin. Itu yang saya maksudkan tadi. Panjanglah cerita tentang tentera Allah ni. Sampai hari ni tentera Allah ni tak berhenti lagi. Allah sebut wajunu dalam tarauha. Tentera Allah yang kamu tak nampak. Yang kamu tak nampak tu. Kemudian Mikail menguruskan hujan. Malaikat Mikail, dia jaga uruskan hujan. Hujan ni tiba-tiba datang tempat kita. Elok-elok kawasan ni tak kena. Kawasan ni kena. Kadang-kadang di Taman Tun ni kena. Tapi di Shah Alam tak kena. Ini urusan. Siapa yang urus? Malaikat Mikail. Dan tumbuh-tumbuhan. Dia jaga yang disebut dengan tumbuh-tumbuhan yang hidup dan juga yang mati tadi. Kemudian malaikat maut diberi kekuasaan mencabut nyawa manusia. Mencabut nyawa. Binatang, manusia, makhluk ni kerja dia lah. Malaikat maut yang uruskan demikian. Sedangkan Israfil bergantung pada perintah yang turun kepadanya. Malaikat Israfil ni dipanggil malaikat jaga tugas-tugas khas, dia panggil. Dalam urusan yang diperintahkan oleh Allah, dialah yang buat kerja ni. Rabi' ibn Anas, hadis yang kita cerita tadi tu. Anda ingat? Rasanya kalau tanya balik jemaah tak ingat dah kot. Malaikat Israfil jaga apa ya kita sebut. Malaikat yang ni tak ingat dah kita. Kita belajar ni biasa kita dengar, kita baca sekali-sekali begitu je di kalangan kita. Rabi' ibn Anas pernah ditanya tentang malaikat maut. Apakah dia sendiri yang mencabut nyawa manusia? Yang cabut nyawa manusia ni siapa? Yang cabut nyawa ni dia sendiri ke? Dia pun menjawab, dia yang memegang urusan mencabut nyawa. Malaikat maut ni dia pegang urusan kerja dia untuk cabut nyawa manusia. Dia mempunyai beberapa pembantu dalam melakukan hal itu. Namun demikian malaikat maut adalah ketuanya. Setiap langkahnya berpindah daripada timur sampai ke barat. Itu tugas malaikat maut. Yang cabut nyawa tak kira binatang ke, makhluk manusia ke dan sebagainya, dijaga oleh malaikat maut ini. Aku lalu bertanya, lantas di mana roh-roh orang mukmin? Dia menjawab, berada di sadrah, di tempat yang tinggi. Sadrah ni tempat yang tinggi. Hadis riwayat Abu Shaykh dan Ibn Hibban yang cerita perkara demikian. Allah berfirman, fal mudabbirati amra. Allah sebut malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia ini sendiri. Kita jangan ingat main-main. Dunia ni bukan terjadi secara semula jadi, tak. Jangan kita tak begitu. Tapi ada yang tolong susun. Semua ni malaikat-malaikat yang jaga urusan-urusan. Kalau kita boleh nampak lah, mesti tercelik mata kita.
Celik mata, kagum kita. Macam orang kita dia pergi ke tempat-tempat di NASA misal contohnya. Kita pergi tempat macam mana tempat pelancar roket itu sendiri. Naik ke langit. Kita tengok tu kagum gitu. Oh, banyaknya wire, banyaknya. Kalau kita tengok urusan Allah ni, jauh lebih hebat. Kerana apa dia? Ditakbir oleh malaikat. Perhatikan tengok awan yang bergerak di atas kepala kita ni. Tiap-tiap hari berbeza-beza. Tiap-tiap hari berbeza-beza. Ingatkah yang berbeza-beza tu kerana semula jadi ke? Tak. Kerana apa dia? Diukir dan dilukis oleh para malaikat Allah SWT. Ada malaikat yang tersendiri. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih di langit dan juga di bumi. Semua kejadian ni, semua kejadian-kejadian yang telah dilukis indah oleh pencipta kita. Siapa dia? Allah. Yang jadikan dan hantar malaikat untuk susun dalam kehidupan kita. Tapi kita ni jenis tak ambil berat kan. Kita ni biasa je kita sebut demikian. Dan di kita ni tengok yang berlaku tu, padahal tiap-tiap hari awan ni berbeza-beza. Kalau kita ambil gambar tu tiap-tiap hari tak sama di antara hari-hari yang kita lalui ini sendiri. Tapi nak gambarkan pada kita ni jenis tak ambil berat. Bila kita tak ambil berat, kita tak peduli je apa yang berlaku. Tanah-tanah sama juga. Berbeza-beza tanah-tanah ni. Semua ni kuasa siapa ni? Kuasa Allah. Ada yang jaga ke? Ada yang penjaga. Yang jaga setiap urusan dan mentadbir muka bumi ini sendiri. Mengenai firman Allah Ta'ala di atas, Ibnu Abbas mengatakan, ada berapa malaikat yang ikut bersama malaikat maut. Ayat yang disebut, فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا. Bila tanya pada Ibnu Abbas ni di antara orang yang didoakan oleh Rasulullah. Waktu mana kecil lagi. Dan dia pernah tidur di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia ni anak saudara pada Maimunah. Maimunah ni isteri kesayangan Rasulullah. Dan dia cerita, dia tengok Rasulullah tidur dengan Maimunah tu satu bantal dia sebut. Bantal tu bantal yang panjang. Dia kata, aku tidur malam-malam, Rasulullah letak kat bawah. Kemudian aku tengok Rasulullah tidur dengan mak saudara aku tu, Maimunah ni di atas katil, kemudian di atas satu bantal yang panjang. Bantal yang panjang tu sendiri. Kalau kita pergi ke barat, biasa dia bantal dia panjang kan? Di sebelah di negara Arab dan sebagainya, bantal tidur tu dia panjangnya. Tempat kita ni, tidur kita ni bantal satu-satu. Kongsi, tak boleh nak kongsi. Suami, isteri. Tapi Rasulullah dia tidur atas satu bantal yang panjang. Dengan isteri dia. Itu disebut sunnah Nabi SAW. Malam ni jual bantal lah pula. Malam ni cari bantal-bantal demikian. Kita tak sempat. Tu yang orang Melayu kita kata tidur sebantal, mimpi berbeza-beza. Betul. Dalam sunnah Rasulullah tidur, suami isteri ni asalnya tidur satu bantal. Cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atur demikian. Bila kita tidur berbeza-beza, senang syaitan ni ganggu. Suatu ada isteri yang tidur dalam keadaan merajuk. Syaitan ganggu dia. Dia jadi demikian. Kenapa dia jadi begitu? Syaitan ni senang masuk. Bila kita jauh, renggang dalam keadaan yang sebegitu, diganggu. Senang diganggu dalam hidup dia. Kemudian mereka mendatangi orang yang, kemudian disebutnya, Ibnu Abbas mengatakan, Ibnu Abbas ni budak yang kecil itulah yang didoa oleh Rasulullah. Ayah dia, Abbas ni datang berjumpa dengan Rasulullah, kecil-kecil merah-merah tu. Dia bawa datang berjumpa dengan Rasulullah. Rasulullah kata, aku dapat anak. Rasulullah kata, nama apa? Ikut kamulah Rasulullah, kamu letaklah nama apa? Kamu letak nama apa? Rasulullah letak Abdullah, Rasulullah sebut. Lalu Rasulullah ambil buah kurma, Rasulullah kunyah kurma tersebut. Rasulullah buka mulut tu, Rasulullah ludah dalam mulut Ibnu Abbas ini, Abdullah bin Abbas ini. Rasulullah baca doa, ambil tangan Rasulullah gosok di langit ni. Rasulullah gosok di sebelah kanan dan kiri dengan kurma tadi. Lalu Rasulullah baca doa, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia dalam agama kamu dan ajar segala ilmu ta'wil untuk dia, ya Allah. Memang cerdik sungguh hasil daripada doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita ni kalau dapat anak cucu kita ni, dapat je cari orang alim. Cari orang alim bagi pada dia untuk dia baca doa. Itu cara yang diajar dalam Islam. Dengan tujuan apa dia? Tujuan nak suruh dapatkan keberkatan dengan orang soleh tadi. Yang alim tu siapa? Kita lah sebaik-baik. Tak payahlah cari ustaz-ustaz.
Biar kita sendiri yang jadi alim. Kita baca doa untuk anak cucu kita. Mudah-mudahan dia akan jadi lebih hebat daripada kita ini sendiri. Itu cara yang diajar kepada diri kita. Kemudian disebut lagi, Ibn Abbas sebut ada beberapa malaikat yang ikut bersama malaikat maut. Bila malaikat maut nak cabut nyawa, malaikat lain akan ikut. Ikut sama. Nak cabut nyawa ni. Mereka mendatangi orang-orang yang akan mati ketika hendak mencabut nyawa mereka. Dia datang. Nama orang ni telah gugur di arasy Allah. Malaikat maut bawa. Bawa saja, syaitan nampak dia turun ke langit dunia. Bila syaitan nampak tu, syaitan pun kejar malaikat maut tadi. Kejar. Dia tak tahu, syaitan dia tak tahu kita ni mati tak mati. Dia tak tahu lagi. Tapi dia tengok malaikat maut. Asal sebelum daripada ni, syaitan ni boleh ambil. Dia boleh curi nama-nama orang nak mati di arasy Allah. Zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berdoa, disebutnya Allah tutup nama-nama tersebut. Tak boleh, dia tak tahu dah. Syaitan tunggu di langit dunia je. Satu kalau kita rasa macam nak mati je pada diri kita ni, itu gangguan syaitan. Ini tahu beza Ramai orang kita ni, dia jadi sesak dada. Macam nak mati. Kita tanya, berapa lama dah rasa macam nak mati ni? Dekat dengan 10 tahun dah Ustaz. 10 tahun dah rasa macam nak mati. Habis tu kita tanya, dah mati ke sekarang? Tak mati lagi lah. Maknanya apa dia? Dia sedang diganggu oleh syaitan. Itu kena pandai beza tu. Diganggu oleh syaitan. Kena gangguan syaitan ni, Rasulullah suruh kita mandi. Cari daun bidara. Kemudian kita ramas daun bidara, baca ayat-ayat kursi, baca antijakul dan sebagainya. Mandi. Petang-petang mandi. Nak suruh apa dia? Supaya kita terhilang daripada gangguan syaitan tadi. Macam-macam cara lah. Nak suruh kita ni jangan, hantar pun baca a'udzubillah banyak kali. A'udzubillah. Lama-lama syaitan ni tak boleh nak ganggu pada diri kita ni. Kita ni senang kena ganggu kan. Syaitan ni ganggu kita ni mudah je. Kita nak tahu kita kena ganggu oleh syaitan ni, cuba kita solat. Solat je, angkat takbir je. Allahu Akbar. Mula terganggu terus. Ni Zuhur ni, lepas Zuhur ni nak makan nasi ayam ke nasi benda ni. Dia syaitan ganggu terus pada kita. Kita ni senang diganggu. Dalam keadaan macam ni, syaitan senang diganggu. Dekat nak mati lagi kuat syaitan ganggu kita. Waktu itulah kita jadi payah. Kita jadi sukar. Lalu dalam keadaan sebegini, malaikat maut ini diikuti oleh siapa? Yang mengikut malaikat maut ni, malaikat-malaikat. Syaitan pun ikut sama. Pergi dekat. Malaikat yang ikut ni pun, pembantu ni pun, dia tak tahu kena mati pukul berapa. Masa bila? Tak tahu. Bila sebenarnya mereka tahu? Depan nanti kita akan berjumpa. Dalam bab ni, dalam tajuk kita ni, bila malaikat ni tahu kita ni mati? Bila kita tahu terlebih dahulu kita mati, barulah malaikat tahu kita mati. Selagi mana kita tak tahu kita mati, lagi itulah malaikat cabut. Kerja dia cabut je. Tarik je. Bila tarik, roh kita ni sampai di halqum, kita pun baru perasan. Mati aku, kita sebut. Mati aku tu, barulah malaikat dia akan perasan yang kita ni akan mati. Baru dia tahu kita ni akan mati. Syaitan pun baru tahu mati. Baru syaitan menyamar jadi arwah ayah, jadi arwah ibu dan sebagainya. Waktu mana duduk kat bawah ni, roh kita kat betis ke kat paha ni, waktu tersebut syaitan tak menyamar lagi menjadi arwah ayah kita, tak menyamar lagi menjadi arwah ibu kita. Tapi bila dia menyamar betul, bila roh sampai di halqum, sampai di parah dada ni, kokak lah kita ni, macam tak boleh nak menapah dah kita saat ni, syaitan pun menyamar terus jadi arwah ayah, menyamar terus menjadi arwah ibu. Di saat itulah baru syaitan sebut, jangan mati dalam Islam, mati dalam Yahudi, jangan mati dalam Islam, mati dalam Kristian. Syaitan akan sebut demikian. Dia pujuk kita. Ramai yang tak boleh mengucap di saat demikian. Tak boleh mengucap. Allahu Akbar. Kemudian baru perasan mati ketika hendak mencabut nyawa mereka. Di antara mereka ada yang membawa naik roh. Malaikat ni ada yang tolong bawa naik roh. Tolong, tampung je. Roh yang keluar ni masuk dalam Mekah tu, sengit. Kemudian dalam keadaan yang roh ni berbagai-bagai keadaan roh. Bau roh ni macam-macam bau roh. Macam kita bau badan di kalangan kita ni kan. Beza-beza kan. Bau badan kita ni berbeza-beza. Di antara satu sama lain Allah jadikan. Sebagaimana beza ibu jari kita ni, beza di antara satu sama lain. Badan kita ni beza. Beza juga. Waktu mana roh nak naik itu pun berbeza-beza juga. Bau tu macam-macam gaya.
Cuma satu kelompok bau wangi, sewangi-wanginya. Orang mukmin. Kemudian satu kelompok bau sebusuk-busuknya. Busuk pula beza-beza bau. Bau busuk sampah, bau busuk najis, bau busuk-busuk yang berbeza-beza. Hanyir dan sebagainya. Jadi dalam keadaan macam ni, malaikat yang tanpa menampung tu, sengit-sengit macam-macam gaya. Malaikat membantu. Ada yang sengit, tengah-tengah sengit. Macam orang bawa jenazah. Bawa jenazah ni bukannya sekata semua, tidak. Bawa jenazah tu, kadang-kadang sengit, kadang-kadang betul, kadang-kadang. Begitu dipanggil demikian. Demikianlah juga dengan roh yang keluar dan dibantu oleh malaikat-malaikat pembantu ini. Allahu Akbar. Biar kita orang soleh lah insya-Allah. Bila kita ni orang soleh, malaikat pun bawa elok je kita. Tapi kalau kita ni yang soleh, bawa begitu je lah. Macam bawa sampah saja. Na'udzubillah min dzalik. Bila bawa dalam keadaan begitu, buruklah kita ni. Mendatangi orang akan mati ketika hendak mencabut nyawa. Di antara mereka, ada yang bawa naik roh. Ada yang mengaminkan doa. Mengaminkan doa. Malaikat membantu ni, ada yang mengaminkan doa. Sebab tu, waktu mana meninggal dunia, jangan benarkan orang jahat yang orang jenazah ni yang meninggal dunia ni tak suka pada seorang tu masuk untuk tengok jenazah dia. Jangan. Katakanlah jemaah sekalian ni, ada waktu mana kita hidup ni, kita tak suka dengan orang ni, dengan peribadi dia, perangai dia dan sebagainya. Kita pun tak berapa layan lah dia. Tak berapa layan dia. Kita bukan putus silaturahim, tak. Tapi kita tak berkawan dengan dia. Kita tak kawan. Bila kita mati, pesan anak-anak kita, jangan benarkan dia ni masuk. Jangan benarkan dia ni masuk. Anak-anak pun kena faham. Jangan biarkan dia masuk. Nanti dia masuk, dia tengok muka kita. Mati juga engkau ya, dia sebut. Dia sebut. Dia kadang-kadang mulut dia tak sebut, tapi dalam hati dia, mampuslah engkau, dia sebut. Dia sebut. Tapi malaikat akan amin. Malaikat yang duduk ni kat tepi jenazah ni, amin. Amin, disebut demikian. Allah. Yang tu yang bila kita meninggal dunia, siapa yang perlu kita bagi tahu terlebih dahulu? Guru-guru yang soleh, orang-orang alim yang soleh. Kalau tuan-tuan, para ibu sekalian meninggal dunia, pesan pada anak-anak kita, sebut pada guru-guru ummi yang belajar dahulu. Sebab tu kita senarai elok-elok guru kita yang kita belajar ni. Orang-orang yang soleh, yang kita belajar dengan dia atas dunia ni, bila kita meninggal dunia je, orang yang kena bagi tahu pada orang-orang yang soleh dahulu. Supaya apa dia? Orang soleh ni baca doa untuk diri kita. Orang soleh ni disebut terus. Dia kata apa dia? Bila dia tahu je maklumat meninggal dunia orang ni, dia tulis, dia balas balik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malaikat pun sebut amin. Amin. Amin tu maknanya apa dia? Syurga lah untuk dia. Tu cara demikian. Tapi kalaulah diberitahu pada orang-orang yang tak baik, orang yang dia tak suka, orang yang tak suka ni datang tengok jenazah kita, kemudian disebut pula, elok pun mati dia ni, lama dah aku berdoa nak suruh mati, tak mati-mati lagi, hari ni mati juga dia ni. Bila disebut macam tu, malaikat amin. Malaikat amin. Yang malaikat amin ni jadi bahaya. Yang tu yang disebut ni, ada yang mengaminkan doa. Kita bila kita pergi ziarah orang meninggal dunia, jangan bercakap banyak. Duduk jenazah kat depan, bisik dengan kawan kita sebelah. Siapa juara Gegar Waganza malam ya? Tanya soalan demikian. Tak ada manfaat langsung dia panggil. Kita duduk dekat dengan jenazah tu. Bila dekat dengan jenazah tu, apa dia? Baca doa untuk dia. Allah maghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ya Allah, tolong ampunkanlah dosanya. Allah maghfir laha warhamha, rahmatilah dalam hidup dia. Ya Allah, jadikanlah dia ni di kalangan orang soleh. Baca doa. Malaikat ni tolong amin. Amin, 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 amin dia. Tu cara demikian. Jangan biarkan jenazah tu kosong je. Ana biasa tengok ni, jenazah dekat hospital dan sebagainya. Bila nak tunggu mandi tu satu hal lah. Duduk je, kawasan terdedah je begitu jenazah. Kemudian lepas tersebut dah siap mandi, kemudian siap kapan, biar je begitu. Tak ada pun orang baca doa. Tak ada pun orang duduk dekat dengan dia. Duduk dekat dengan dia. Sebut pada anak-anak kita, bila Umi meninggal dunia, jangan jauh daripada Umi. Duduk dekat dia, baca Quran. Buat amalan soleh. Jangan cakap hal dunia lagi. Cakap tentang akhirat. Suasana yang sebegini penting sangat pada diri kita. Jangan biarkan dia kosong begitu saja, jangan.
Kerana setiap kata itu diaminkan oleh para malaikat Allah. Dan ada yang memohon ampun bagi si mayat. Ada malaikat yang Allah hantar khusus, kerja dia minta ampun pada mayat ni. Baca doa untuk mayat ni. Hingga mayat tersebut disolatkan dan dikebumikan. Ada malaikat yang sentiasa baca doa. Baca doa yang dipanggil demikian. Sehingga bila? Sehingga yang disebut dengan sehingga disolatkan dan dikebumikan. Allah berfirman, wa qila man raq, dan dikatakan pada dia, siapakah yang dapat mengembalikan balik roh kamu sekarang? Mengenai firman Allah Azza wa Jalla di atas, Ikrimah mengatakan, para pembantu malaikat maut itu sebahagian berkata pada sebahagian yang lain, siapa yang akan mengangkat roh daripada tapak kakinya menuju ke tempat keluar nyawanya? Itu disebut demikian. Ini insya-Allah kita akan sambung pada minggu yang akan datang nanti, pada pengajian yang akan datang nanti, tajuk yang waqila man raq, insya-Allah. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ij'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.